Kita lihat kepada ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Peperiksaan awam di China ini adalah yang sangat kompetitif, yang mana hanya lelaki dibenarkan menduduki peperiksaan tanpa mengira latar belakang dan status sosial mereka. Tujuannya adalah untuk mengekalkan tradisi dan budaya Cina, terutama ajaran Confucius, dan larangan terhadap sebarang bentuk perubahan bagi mengekalkan keaslian tradisi Cina. Jika kita lihat, dalam sistem peperiksaan perkhidmatan awam ini, lulus dalam peperiksaan adalah matlamat utama pendidikan bagi seseorang anak lelaki itu. Seseorang yang berpotensi akan menerima tajaan daripada penduduk kampung dengan harapan calon yang dipilih ini akan berjaya dalam peperiksaan dan menaikkan nama keluarga, kaum dan kampung mereka. Sistem peperiksaan ini amat ketat, yang mana sistem yang sama dilaksanakan di seluruh empayar dan mereka yang didapati meniru akan dikenakan hukuman. Bagi mengelakkan penipuan, calon akan dikurung sebelum peperiksaan berlangsung. Disebabkan sistem peperiksaan yang ketat dan kompleks, hanya mereka yang lulus dengan cemerlang akan diserapkan ke dalam sistem perkhidmatan kerajaan. Peperiksaan adalah berkisar pada kandungan buku 4 buku dan 5 kitab yang dikenali sebagai 9 buku suci. Terdapat 3 tahap peperiksaan, iaitu Ziucai, Jiuren dan Jinshi. Pada tahap pertama, ianya dijalankan pada peringkat daerah dan terbuka kepada semua orang, yang diadakan 2 kali setiap 3 tahun dan tempoh peperiksaan ialah sehari. Bilangan calon antara 500 sehingga 2,000 orang. Kadar kelulusan 1:35. Seterusnya tahap kedua adalah Jiuren yang dijalankan di ibu kota daerah. Hanya terbuka kepada calon yang telah lulus tahap pertama dan diadakan 3 tahun sekali dan tempoh peperiksaan adalah 3 hari. Bilangan calon antara 4,800 sehingga 10,000 orang. Kadar kelulusan adalah 1:120. Tahap yang tertinggi adalah tahap ketiga, Jinshi, dijalankan di ibu kota kerajaan, diadakan 3 tahun sekali dan tempoh peperiksaan selama 13 hari. Mereka yang lulus dalam peperiksaan ini akan diserap dalam perkhidmatan awam serta memperoleh pelbagai keistimewaan. Calon yang lulus peringkat tahap pertama memperoleh butang keemasan yang akan diletakkan pada topi mereka, diterima sebagai kaki tangan kerajaan peringkat rendah dan menyertai majlis santapan diraja. Bagi calon yang lulus peperiksaan tahap kedua, mereka akan memperoleh butang keemasan, mendapat jawatan dalam kerajaan. Selain mereka, rumah mereka akan mempunyai tanda nama yang diletakkan di pintu masuk dan mempunyai kaki tangan pengiring. Bagi yang lulus tahap tertinggi iaitu tahap peringkat ketiga, akan mendapat kedudukan dan pangkat tinggi dalam kerajaan, memperoleh pelbagai keistimewaan yang lain bukan sahaja untuk dirinya tetapi keluarga dan kampungnya. Sistem peperiksaan untuk memilih kaki tangan kerajaan telah menjadi contoh kepada negara-negara di dunia yang diamalkan hingga hari ini. Dan sistem ini telah melahirkan banyak sarjana seperti Dong Zhongshu yang merupakan sarjana Confucius terkemuka dan sejarawan Cina pertama, Sima Qian yang menulis karya bertajuk Shiji. Karya ini mengisahkan tentang sejarah Cina hingga tahun 90 sebelum Masihi dan perkembangan dalam bidang sosial terutama pendidikan zaman Qin dan zaman Han sangat bergantung pada keamanan yang wujud dalam kerajaan tersebut.